tu apa dia? Definisi dia. Definisi maknanya takrif dia. Apa dia solat khauf ni? Kalimah khauf bererti takut. Dan lawan takut tu aman dan tentram. Adapun solat khauf bermaksud solat fardu yang dilakukan dengan cara tertentu dalam suasana peperangan dengan musuh. Maknanya semaya 3 perang. Dia panggil solat khauf. Faham dari situ dia? Gapo kalau orang tanya gapo dia makna solat khauf? Makna dia semaya dalam keadaan ketakutan kerana perang. Jadi perang pun dia suruh semaya juga. Menunjukkan bahawa fardu semaya ni tak dapat tidak kena buat dalam keadaan lagu mana sekalipun. Sakit cara sakit, susah cara susah, musafir pun kena semaya, perang pun kena semaya. Ni jarang orang nak ambil tahu benda ni. Dan rasanya kalau askar zaman dulu lah ni tak tahulah sebab orang sedar orang ngaji belakang. Kalau zaman dulu masuk hutan kau tak semaya sah kau masuk hutan, hok tak masuk hutan duduk berik dia pun tak semaya dah. Apa tak susah masuk hutan. Kalau kita kata bapa tak semayanya tika perang dalam hutan. Dia kata acau kau semayang. Orang yang susah piku berdiri ke apa dia kata. Sedangkan sebab dia tidak mengaji, dia tidak tengok lagu mana berlaku zaman Nabi. Sebab perang ni bukan ninja perang, zaman Nabi pun perang. Lepas tu kita pun nak tanya khabar lah. Kalau Nabi tu perang, Nabi tinggal kau semayang? Jawab dia je tak. Nabi tak tinggal semayang. Ada ulama-ulama kita bubuh dalam satu tajuk nah, dia panggil salatul khauf, maknanya semayang dalam keadaan ketakutan, artinya semayang tika perang. Faham tak? Okay. Cara pelaksanaannya, cara semayang nak buat belah mana? Dia kata sini sama sekali berlainan, tak serupa dengan solat ketika berada dalam keadaan biasa. Tak serupa dengan semaya tika hamil. Tak serupa dengan semaya masa duduk rumah. Semaya tika perang ni lagu lain cara semaya. Mungkin kita tak lagi dengar. Sebabnya kita tidak pernah belajar benda ni sebab kita tidak nak guna. Ni pelajaran ni askar lah patut guna ni. Askar ni kena mengaji. Tajuk ni. Okay. Perbezaan cara pelaksanaannya bergantung kepada beberapa faktor. Lagu mana cara nak buat tu, dia bergantung kepada gapo dia hak terjadi masa perang tu. Misalnya dia mengambil kira jarak dia dengan musuh. Sejauh mana kita duduk dengan musuh tu, itu ada cara dia. Dia nak tahu juga kedudukan dan keadaan musuh, waktu dan suasana perang itu sendiri. Semua benda-benda tu dia panggil faktor-faktor, penyebab-penyebab ia jadinya semayang tu. Semayang dia panggil salatul khauf ini, semayang ketakutan ini, maka dia menentukan cara lagu mana nak semayang. Faham tak? Okey. Dengan sebab itu juga diberi kelonggaran dalam solat khauf, termasuk ketidaksempurnaan rukun solat dan juga bilangan rakaat. Kalau kita tengok cara semayang tu, dia tidak serupa dengan semayang biasa. Kalau kita ambil hukum semayang biasa, bubuh di semayang khauf saat ni, tentu tak sah. Semayang berimeh, kena tinggal di imeh. Imeh tak serupa dengan kita mendahului imeh. Itu perkara-perkara kalau semayang biasa batal. Tu imeh tak rokok lagi, kita rokok dah. Kita rokok, kita iktidak, tu imeh dulu cacing tak rokok. Jawab dia kalau semayang biasa batal. Faham dia?
Dengar jelas kan ya? Takut gepo. Cikgu rasa gepo? Boleh dah. Baik. Tapi semaya khauf ni, semaya dalam keadaan ketakutan ketika perang ni, memang dia belah tu. Tu apa ni, makmum mendahului ni pelik. Inilah semaya makmum boleh bui salam dulu pada tu imam. Kan ya? Tak ada semaya kita misalnya dulu pada tu imam. Hak tu imam dulu pada kita tu ada. Semaya masbuk dah. Kita tak cukup rakaat tu imam misalnya kita sambung. Ni tak semaya khauf ni tu imam tak misalnya lagi kita misalnya dah. Pah boleh kau belah tu. Boleh lah sebab dia semaya ni semaya khusus untuk dia. Bukan semaya biasa. Kalau semaya biasa tak sah. Dah tak? Lepas tu bila kita nak gunanya? Nak guna, kita jadi askar. Jadi kita ni ngaji sajalah. Sebabnya kita tentu tak jadi askar dah. Sebab tu kata tadi, tajuk ni askar. Hak nak jadi askar tu kena ngaji. Tajuk ni. Tapi kita ni sekadar nak ambil ilmu. Kita nak tahu. Kalau selalu orang tanya, orang duduk buah dia kata, tak boleh nak semaya. Payuh nak semaya lagu mana? Agoyak ke dia ada cara. Ada cara semaya dalam perang. Kita nak tengok ni lagu mana dah. Dalil pensyariatan salat khauf. Dalil pensyariatan ni, semaya ni ada sebut kodok dalam nah. Dia nak wayak je nah. Mari nas. Bila sebut nas ni, Quran ke hadis, ia menunjukkan bahawa semaya khauf ni ada dalam Islam. Ni kita nak tengok ni. Pensyariatan salat khauf sabit melalui Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama. Cukuplah ni. Perkara-perkara yang menceritakan tentang salat khauf, semaya khauf, semaya tikus perang ni ada sebut. Quran ada sebut, sunnah pun ada, hadis pun ada sebut, dan ijma' sepakat ulama mengeluarkan hukum bahawa adanya semaya khauf ni dalam Islam. Faham tak? Okey. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 102. Ni panjang sikit ayat dia ni. Surah An-Nisa. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak walya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak walya'khudhu qidrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah wala junaha 'alaykum in kana bikum adhan min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha 'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Dan apabila engkau wahai Muhammad, Tuhan ni dia khitab, orang panggil dia mengadap orang dia berbicaranya dengan Nabi kita. Dia hadap ke Nabi. Sebab itulah bila dia sebut situ engkau sini, siapa dia? Nabi kita lah. Hei Muhammad, dia kata bila engkau berada dalam kalangan mereka, mana semasa perang, lalu engkau mendirikan solat dengan menjadi imam. Disuruh Nabi jadi itu imam. Maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan solat bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Dia kena bagi puak. Satu puak semaya, sepuak lagi tak semaya. Pas lagu mana? Kalau kita kata tak semaya, tak apalah, gila tak. Semua dua-dua puak ni semaya dengan Nabi, tapi semaya dulu ke dia. Pas lagu mana? Ni kita nak tengok cara semaya. Lagu mana semaya? Kalau kita kata semaya nak semaya biasa, tak apalah, sepuaknya semaya, hak lain ni duk jaga dengan senjata takut musuh mari. Dah. Sudah wisalah tu hak ni semaya pula. Tu orang panggil semaya biasa.
Ni dak semaya jemaah sekaligus. Nabi tu imi tu lo. Tapi dia boleh buat dua puak. Pelik tak? Tu imi tu lo tapi jadi dua puak. Kemudian apabila mereka telah sujud, ni kita baca ayat Quran dulu. Penerangan dia nanti kita bicara depan lagu mana dia buat. Maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh. Dan hendaklah datang pula puak yang lain, yang kedua yang belum sembahyang kerana menjaga serbuan musuh. Maka hendaklah mereka bersembahyang berjemaah bersama-samamu. Dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Kita baca dulu deh. Lepas pada ni kita nak tengok cara orang panggil perinci tu lagu mana pergerakan duduk bangun tu. Orang-orang kafir memang suka kalau engkau cual lala akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit. Dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Ayat Quran ni mari ni nak uji penerangan lagu mana cara nak semaya khauf sana. Semaya bagi dua puak. Tengok pada ayat Quran ni kita tidak boleh faham. Nabi yang faham. Bila Nabi faham, Nabi buat. Bila orang tengok Nabi buat, hadis ni pula hak Nabi buat ni orang panggil hadis. Hadis ni pula baru boleh faham. Kalau baca ayat Quran ni tak faham. Faham tak? Sebab hadis lah pentafsir kepada Al-Quran. Nampak tak? Dia ayat Quran ni dia turun secara ijma, secara umum. Kalau tengok Quran tak boleh buat ibadat kita. Dalam Quran disebut warka'u wasjudu, rokok dia sujud. Sepatah pun tak ada dalam Quran riwayat lagu mana nak sujud. Dia tak sebut pun sujud dua kali. Cuma disebut dari semaya ada rokok, ada sujud. Lepas tu kita pergi rokok, pergi sujud dua kali tu apa? Pasal kita tengok Nabi. Nampak tak? Hak tengok Nabi orang panggil hadis. Jadi kalau rok dengan Quran saja tak boleh buat amal ibadat. Dia kena tengok hadis. Sebab hadis ni Nabi je faham Quran, maka Nabi buat mengikut kehendak Quran. Hak Nabi buat tu orang panggil hadis. Sebab itulah mustahaknya ngaji hadis ni sebab nak tahu hukum belah mana. Kalau tak ada hadis tak tubik hukum. Sebab baca Qurannya dia tidak royak cara sebuti-sebuti. Dia royak cara umum. Macam sebut tadi lah. Belah mana nak rokok. Ya kalau kita rokok, kalau dahi tak rapat di tempat sujud, hukum dia tidak sah. Quran ada sebut? Tak ada. Quran tak sebut sujudlah biar dahi kamu. Aku cari dalam Quran, sebuti Quran tu dia tak royak hendaklah kamu sujud, letaklah dahi kamu biar kemah, biar rapat di latar. Tak sebut. Tapi dalam hadis sebut kalau dahi tak rapat, teka sujud tak sah. Faham tak? Jadi serupalah juga dengan semaya khauf ni, baca ayat Quran ni kita tidak boleh faham lagu mana cara nak tunduk bangun tu. Lepas tu boleh faham lagu mana? Hadis depan wakil royak lagu mana cara dia. Nampak tak? Ini sekadar nak tunjuk nas Al-Quran yang menunjukkan bahawa adanya semaya khauf. Faham tak? Okey. Selain ayat tersebut terdapat banyak hadis yang membahaskan tentang salat khauf. Banyak hadis. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan bahawa salat khauf disyariatkan sehingga hari kiamat. Walaupun perang tu zaman Nabi tu buat semaya salat khauf, kalau suasana tu berlaku lagi walaupun Nabi telah mati, siapa-siapa dia perang musim ni lala ni zaman ni pun boleh guna hukum solat khauf ni, semaya khauf ni untuk masa ni, masa akan datang sampai ke kiamat. Ni. Sebab tu sebut tadi askar kena mengaji. Gini hak kita ada askar sini hak pekingnya wedding seorang. Ada dia ajar wedding masa dulu. Bagus dia. Tapi tak buat sebab tak perang sekali habuk dia.
Sebab zaman Khomeini tu tak ada dah dengan dia. Kalau askar zaman dulu ada dengan Khomeini. Jadi masuk hutan saja boleh. Gapo dia ni? Hak mana? Hak zaman dulu. Hak zaman dulu ni ramah semayang dia. Semayang. Pak tu kata orang kerja dalam ni. Zaman dulu usuh kau masuk hutan, duduk di camp tu tak semayang dia. Namun begitu setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ulama yang mengatakan bahawa solat tersebut hanya disyariatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup saja. Ada ulama kata tak boleh dah sembahyang khauf, zaman Nabi je boleh. Lain kalau berlaku perang kena sembahyang biasa. Ada ulama kata gitu. Ni sekadar kita nak tahu. Antara yang menyokong hujah ini, hujah lagu mana? Hujah yang kata bahawa sembahyang solat khauf tu tak boleh buat dalam ni. Zaman Nabi je ada solat khauf. Faham tak? Siapa dia kata? Abu Yusuf. Abu Yusuf ni dia mazhab Hanafi. Dia sahabat Imam Hanafi. Dan Al-Muzani. Muzani ni tokoh ulama mazhab Syafi'i. Mana ada ulama ni? Ulama mazhab Syafi'i. Iaitu Al-Muzani. Dia juga satu pendapat dengan Abu Yusuf. Dia kata sembahyang solat khauf ni untuk zaman Nabi saja. Zaman kita ni tak ada dah. Antara dalilnya ialah berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang mengisahkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan solat khauf ketika perang Khandaq, sehingga baginda bersama para sahabat terpaksa mengqada solat zuhur, asar dan maghrib dalam waktu isyak. Tengok ni. Abu Yusuf dengan Imam Muzani ni, dia kata inilah dalil menunjukkan bahawa solat khauf tu berlaku ketika Nabi perang ketika tu, dia kata. Dalilnya ketika perang Khandaq. Perang Khandaq ni nama lain dia ialah perang Ahzab. Ketika perang ni Nabi duk balik perang siapa tinggal waktu sembahyang. Muka perang tak boleh nak berhenti. Supaya main bola cukup masa referee tiup WC. Dia duk perang 8 jam 9 jam kon. Dah. Tak kena ayat ke musuh kata berhenti dulu kawan nak sembahyang. Perang punya perang Nabi terpaksa qada zuhur, qada asar, qada maghrib. 3 waktu lepas. Terus 3 waktu. Lepas tu Nabi qada 3 waktu tu dalam waktu isyak. Maknanya isyak baru berhenti perang. Zuhur tak masuk lagi gogeng perang. Masuk asar duk perang lagi. Masuk maghrib perang lagi. Masuk isyak barulah berhenti perang. Apa? Lagu mana kita zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang, maghrib tak sembahyang. Ni waktu isyak dah. Nabi kata mari kita qada. Dia kata ni dalilnya Nabi tak buat sembahyang khauf. Sebab sembahyang khauf ni sembahyang ketika perang. Duk perang kogeng-kogeng tu sembahyang. Baik. Namun hujah tersebut, kita tengok ulama dia bincang. Dia bukan boleh buat hukum sendiri, kita tengok dah pendapat lagu tu. Dia kata hujah tersebut disangkal, dibahas, ditolak. Pasal apa? Kerana hadis tersebut datang, bukan dia datang sebelum Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan solat khauf. Dia kena tengok hari bulan, dia kata kena tengok tarikh. Masa perang Khandaq ni, ayat kita baca, kita dengar tadi dah. Ayat yang memerintah supaya sembahyang khauf tu tak turun lagi ayat tu. Perintah tu tak mari lagi. Tengok dia mana sini silaplah Abu Yusuf dengan Muzani tadi silap. Dia baik dia tengok hadis ni, dia tidak tengoknya ayat ni turun bila. Ayat tadi surah An-Nisa tadi yang memerintah supaya sembahyang khauf itu turun selepas perang Khandaq. Enggak Nabi nak sembahyang khauf mana, Tuhan tak perintah lagi. Supaya duduk Mekah lah. Duduk Mekah tak puasa. 13 tahun. Start daripada Nabi itu istihar dia jadi rasul. Duduk semaya saja Mekah. Puasa tak lagi. Dia pergi di Madinah lah. Lepas 13 tahun, pergi di Madinah tahun kedua. Setahun dah.
duduk di Madinah, baru turun ayat suruh puasa. Maknanya tak ada lagi lah terawih. Masa duduk Mekah, Nabi duduk Mekah tu tak ada terawih, tak ada cendol, tak ada gapo lagi masa tu. Pasal puasa tak ada lagi. Dia kena tengok hari bulan kan, kena tengok tarikh. Nampak dah, kita kena tahu bila turun perintah puasa. Kalau kita kata tu Nabi tu duduk Mekah tak puasa sehari habul, moga perintah puasa tak turun lagi. Di Madinah baru turun ayat kutiba alaikumusiyam tu, difardukan ke atas kamu berpuasa. Serupalah dengan hak ni, Nabi masa perang Khandaq tu ayat tak ditok turun lagi. Maka Nabi sembahyang biasalah, tak di sembahyang qada. Faham tak? Oleh yang demikian jumhur ulama, jadi kita tolak pendapat Abu Yusuf dengan Muzani tadi. Jumhur ulama berpendapat bahawa solat khauf, solat khauf apa tadi? Solat dalam keadaan ketakutan kerana peperangan tetap disyariatkan walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maknanya kalau hari ni berlaku peperangan, askar ni boleh buat sembahyang khauf. Dia ada dalam kursus ada ajar wedding dulu. Tak ada ajar dah, ada. Tengok bagus askar klien ni. Dia ada ni. Kagak ada kagak lah ni dia. Hal ini berdasarkan beberapa dalil antaranya ni hujah ulama-ulama, jumhur ulama yang dia kata sembahyang solat khauf tu boleh diamalkan sampai ke kiamat. Selagi ada peperangan, dia tengok nombor satu. Amalan sahabat ni menjadi pentafsir kepada kehendak Nabi. Siapa dia sahabatnya? Ali. Khalifah Islam yang keempat yang dijamin syurga oleh Nabi. Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali ni radhiyallahu anhu pernah melakukan solat khauf ketika peperangan Siffin. Ada satu peperangan masuk Sayyidina Ali tu dia panggil peperangan Siffin. Sayyidina Ali buat sembahyang solat khauf ni tiga prinsipin. Maknanya walaupun Nabi mati boleh buat lagi. Ini dalil dia. Nombor dua, Abu Musa al-Asy'ari, ini juga sahabat, pernah melakukan solat khauf bersama para sahabatnya di Isbahan. Dan Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga pernah melakukan solat khauf di Tibristan. Berlaku peperangan masa zaman demo ni pun buat juga sembahyang solat sunat khauf. Faham dah sekarang tu Kita tak ngaji lagi ke mana nak sembahyang ni, nak royak hakikat dia dulu. Adanya sembahyang solat khauf. Ni baru nak masuk cara nak sembahyang belah mana. Ni dah. Menurut Imam Ahmad terdapat 6 ataupun 7 hadis yang menerangkan cara pelaksanaan solat khauf. Ada 6 ataupun 7 hadis katanya Imam Ahmad Hanbali. Imam Hanbali kita, Imam Ahmad bin Hanbal. Jumhur ulama berpendapat terdapat 6 cara pelaksanaan solat khauf yang paling masyhur dan bertepatan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Rupanya tidak satu pesen dok. Ada 6 pesen, 6 jenis, 6 cara nak sembahyang solat sunat, solat khauf. Bukan solat sunat ni, solat wajib, solat fardu, tapi khauf dia panggil, dalam keadaan ketakutan. Ni benda kita tak wajib dengar ni, tak wajib dengar ni, bukan tak ada orang mengajar bagian ni dah. Syarat solat khauf. Ulama menetapkan bahawa solat khauf tidak boleh dilakukan kecuali apabila berlaku peperangan yang diharuskan oleh syarak. Syarat dia kena ada perang. Lama kita kata takut. Takut ke hujan lebat, mai kita sembahyang sunat khauf, tak jadi. Dia nak takut ni maknanya takut perang. Sekiranya peperangan yang diharapkan, peperangan pula peperangan yang diharuskan oleh syarak. Sekiranya peperangan yang diharamkan seperti peperangan sesama Islam, tak boleh. Perang saudara tidak harus melakukan solat khauf, dan jika dilakukan hukumnya tidak sah. Syarat kena perang dengan kafir baru boleh sembahyang solat khauf.
Okey. Ni barulah masuk. Tak masuk hadis lagi ni, hadis lain dah. Betul lah hadis 431 ni. Dan ni hadis hok ni pada hok ni lagi ni. Ni hadis ni dia sebut salah satu cara. Cara pertama, belah mana nak sembahyang solat khauf tadi. An Salih ibn Khawwat amman صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. Dari Salih bin Khawwat radhiyallahu anhu, dari seseorang yang pernah khauf, maknanya salat dalam keadaan takut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Zatul Riqa. Hadis ni riwayat nama seorang sahabat Salih bin Khawwat. Siapa dia Salih bin Khawwat ni? Dia ni salah seorang daripada hok perang sekali dengan Nabi dalam peperangan apa? Nama perang tu Zatul Riqa. Selama ni kita dengar peperangan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Dah. Ni ada satu banyak perang Nabi ni. Nama dia peperangan Zatul Riqa. Jadi Salih ni bin Khawwat ni dia boleh cerita lah sebab dia sendiri semaya khauf bersama dengan Nabi. Dia nak ayat lagu mana ni? Ni cara ni Salih ayat. Sekumpulan sahabat berbaris solat bersama baginda dan sekumpulan lain menghadapi musuh. Nabi bagi dua. Katalah kalau kata 100 orang, 50 mari diri masuk dalam sah sembahyang. 50 lagi duduk pegang pedang menghadap ke musuh, takut musuh mari. Lepas tu buat ke mana? Lalu baginda solat bersama mereka. Nabi pun sembahyang dengan kumpul yang duduk baris dengan dia ni. Ni sembahyang ni dia sebut sembahyang 2 rakaat ni. Sama ada sembahyang subuh ataupun dia sembahyang qasar. Faham? Sembahyang qasar pun 2 rakaat juga, Zuhur, Asar, Isya lah. Jadi dia bila Nabi duduk baris dengan orang pokok sembahyang tu, dia sembahyang 1 rakaat. Bila masuk rakaat kedua, kemudian baginda tetap berdiri selepas selesai 1 rakaat. Maknanya Nabi kian rakaat kedua, sementara mereka yang bersama-samanya tadi menyempurnakan solat mereka masing-masing. Kemudian mereka bersorai dan berbaris menghadapi musuh. Sudah makmum dulu. Inilah sembahyang nak royak makmum suruh dulu pada tu imam. Nampak dah lagu mana tadi? Ni, cuba perhati mulai. Ni, sepuak dia sembahyang dengan Nabi. Hak puak lain tu macam biasalah duduk pegang pedang, duduk menghadap kelih musuh, go jauh daripada pasir. Hak seorang hak sepuak ni sembahyang. Sembahyang Allahu Akbar. Tuyuk Nabi macam biasa. Sudah 1 rakaat, masuk rakaat kedua, Nabi duduk diam sini. Bila duduk diam, makmum dah rokok, makmum itidah, Nabi duduk caca. Makmum sujud, makmum duduk antara 2 sujud, makmum sujud sekali lagi, makmum baca tahiyat, makmum wisalan. Lepas wisalan, sudahlah wisalan. Mari tempat demo ni ambil pedang, gigati kumpulan kedua. Hak kumpulan kedua sana hak tak sembahyang lagi, mari sambung tu, Nabi duk caca tadi. Nampak tak? Nabi duk caca. Pada ke mana? Kemudian datang pula kumpulan yang satu lagi, kumpulan hak tadi hak tak sembahyang lagi tu. Dia pada mulanya menghadapi musuh. Maka baginda meneruskan solatnya yang baki bersama-sama dengan kumpulan yang kedua sehingga baginda tetap duduk tasyahud akhir sementara yang bersama-samanya menyempurnakan solat mereka masing-masing. Baik, Nabi ada 1 rakaat lagi. Orang hak baru mari ada 2. Faham tak? Hak kumpulan pertama sudah dah. Dan mari tekbir, maka Nabi rokok sekali dengan Nabi, iktidal sekali dengan Nabi, sujud sekali dengan Nabi,
duduk antara dua sujud tu Nabi lagi, sujud sekali lagi sekali dengan Nabi, baca tahiyat. Bila baca tahiyat, habis tahiyat, Nabi duduk tak beri salam, demon ni hak turut, hak baru mari ni baru sor kat dah. Dia kena sor lagi, dia bikah bangun. Nabi tunggu sini. Dia tunggu sini, dia mula naik semayang, rokok macam biasa, iktidah, turun sujud, duduk antara dua sujud, sujud pula baca tahiyat, Nabi bisalah, baru dia bisalah. Baik, boleh ayat kau kan? Jadi kumpulan pertama tadi boleh takbiratul ihram bersama dengan Nabi, tapi dia beri salam dulu. Kumpulan kedua tak ada takbiratul ihram dengan Nabi, tapi beri salam sekali dengan Nabi. Lalu baginda memberi salam bersama-sama mereka. Boleh cikgu rasa? Nampak dah gambaran? Dua kumpulan. Dia biar dulu hak tu. Nampak kau dak gambaran cara dia punya cara dia gapo tu duduk bangun dia tu. Orang panggil kaifiah dia. Faham tak? Dia bagi dua lagu tu. Hadis ni sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau dia tanya lagu mana, dia ada ni cara. Ulama kata ada ni caranya. Cara pertama baru. Cara pertama dia bagi dua lagu tadi. Bagi dua puak. Jadi musuh tu boleh tengok sama lah. Moga dia pertama ni sudah wisalah, berenjuk mari, hak ni masuk. Okey? Ini nak penerangi hadis ini. Hadis ini mengandungi penjelasan tentang cara pelaksanaan salat khauf yang lain yang hampir dengan maksud Al-Quran surah An-Nisa ayat 102. Tadi. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membahagikan tentera Islam kepada dua pasukan. Macam tadi ni. Ni macam nak ulang sekali lagi ni. Ni. Hak tadi royak mulut gitu ni secara bertulis ni. Dia kata Nabi ni nak semaya dia bagi dua puak. Katalah macam tadi 100 dia bagi 50 semaya dulu, 50 lain tu pegang senjata menghadap tengok musuh. Kalau lah ni tak berdiri dah. Dia. Satu pasukan berdepan dengan musuh dan satu pasukan lagi solat bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 rakaat. Kemudian pasukan tersebut menyempurnakan solat masing-masing, sedangkan baginda terus kekal berdiri sehingga pasukan pertama selesai solat. Jadi dia tinggal Nabi. Pasukan pertama tadi dia wisalah dulu pada Nabi. Dia turut Nabi sekat rakaat pertama je. Masa Nabi kian tu, dia tak turut Nabi dah. Dia rokok, dia tinggal Nabi duduk kian. Siapa dia? Sudah semaya dia. Sebaik saja pasukan pertama selesai, mereka terus beredar dari wisalah tu. Tak ada wiri apa dah lah, main perang ni dah. Wiri bila-bila berjalan ni. Dia beredar. Kalau nak main puak kita sudah kerja lah. Kawan ni duduk cacah nak tu. Tunggulah Nabi je. Tak boleh kawan nak wiri dulu. Wiri mengapik dulu boleh 100 pula. Nyanyi Nabi duduk cacah ni. Ini nak tengok keadaan. Jadi dia kata sebaik saja pasukan pertama selesai, mereka terus beredar daripada tikas maya tadi, dia pergi menghadapi musuh. Lepas tu datang pula pasukan kedua untuk salat bersama-sama dengan baginda. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada tasyahud akhir, itu Nabi tu sudah ada semaya dia, tapi Nabi tak beri salam. Nabi tunggu tempat tahiyat. Mereka meneruskan solat. Jadi hak pasukan kedua saat ni pun bikah bangun, tambah solat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus duduk tasyahud akhir. Mereka memberi salam bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna pasukan pertama sempat takbiratul ihram bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala pasukan kedua sempat salam bersama baginda. Seri tak? Nak boleh? Hak ni semayang kalau 2 rakaat. Semayang ngori ke mana? Kalau semayang ngori. Kita tengok pula. Cara solat khauf dengan kaedah ini hak tadi.
adalah lebih sesuai untuk solat subuh dan solat yang dikosakan. Bila sebut solat kosa, hok 4 rakaat. Gapo dia? Zuhur, asar dan isya. Inilah cara dia. Maghrib, maghrib tak boleh lah. Maghrib dah 3. 3 buat lagu mana? Namun menurut ulama cara ini juga sesuai untuk solat maghrib. Cara tadi boleh juga solat maghrib. Kalau hak 2 rakaat kita nampak dah bagi rakaat seorang. Mana beriman ke Nabi ni rakaat seorang tadi kan? Hang maghrib lagu mana? Maghrib dia buat lagu ni. Sudah boleh habis hak ni ada rasa tak? 8 berapa? 40. Macam 41. Caranya ialah imam melakukan solat bersama-sama kumpulan pertama sebanyak 2 rakaat. Dia perlebih hak pertama. Kemudian imam tetap berdiri. Nampak ni? Supaya boleh. Mari aku ni. Ni kumpulan pertama. Allahu Akbar sekali dengan Nabi. Nabi boleh rokok sekali dengan Nabi lagi. Naik rakaat kedua. Macam biasa. Jadi kumpulan pertama dia 2 rakaat. Siapa baca tahiyat awal, bangun tu, duduk. Nabi berdiri untuk rakaat akhir. Dah. Ni dia. Cuba tengok ni. Caranya ialah imam melakukan solat bersama-sama kumpulan pertama sebanyak 2 rakaat. Dia sekali dengan kumpulan pertama 2 rakaat. Masa rakaat ketiga saja Nabi berdiri, Nabi tidak habiskan rakaat ketiga, tunggu situ. Hak kumpulan pertama tadi teruskan sembahyang dia, perhabis rakaat lagi, bui salam. Faham? Mari kumpulan kedua, mari duduk, mari sambung dengan Nabi. Nabi duduk berdiri tadi, sementara kumpulan tersebut menyelesaikan solat mereka dan memberi salam, lalu pergi menggantikan kumpulan kedua untuk memerhatikan musuh seperti tadi. Kemudian kumpulan kedua melakukan solat bersama imam sebanyak 1 rakaat. Dia dengan Nabi 1 rakaat, mungkin Nabi tinggal saja dah. Sementara makmum meneruskan solat dan memberi salam bersama imam. Makna lama Nabi tunggu sini sebab kawan ni nak 2 rakaat lagi. Faham? Untuk solat 4 rakaat, kita boleh faham. Kalau subuh bagi 1 rakaat seorang, kumpulan 1 rakaat. Kalau sembahyang maghrib 2 kumpulan pertama, kumpulan kedua. Kalau 4 rakaat, agak nak ke mana? Bagi 2 lah, 2-2. Untuk solat 4 rakaat, hendaklah dengan cara imam solat bersama kumpulan pertama sebanyak 2 rakaat dan menyambung solat pertama kumpulan kedua sebanyak 2 rakaat. Seperti tadi juga, bagi 2-2. Itulah barulah kita masuk hadis yang ke berapa ni? 432. Ni kita tak ada, kita baca hadis saja dah. Faham tak dia? Nampak tak? Walaupun nak sebut sekali lagi, walaupun kita ni dari segi praktikal orang panggil, dari segi pelaksanaannya tentu tak buat dia kita semaya lagu ni ngaji hari ni pun mungkin kalau tahun depan tak ingat pula tak? Tapi sekadarnya kita kalau kita boleh gambar kalau orang tanya masa perang ni lagu mana Nabi semaya, ada kita kata lagu mana, mula ingat mata ingat dah. Tak apa dah tu, maknanya kita tahu. Dia keduanya nak wayaknya inilah semaya ni, hadis ni ataupun ilmu ni beri pengajaran kepada kita. Semaya ni bahagian tak boleh tinggal. Dalam keadaan tahu mana pun semaya ni, siapa perang pun kena semaya. Ya. Okey. Ni kita baca saja dulu 3 minit tak ada nak bicara. Panjang kali ni baca dan mungkin minggu depan kita bincang saja dah. Wa an ibn Umar qala غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه
وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد السجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, nama penuh dia. Katanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, aku berperang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Najd. Tatkala kami menghadapi musuh, kami membuat saf dan kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun salat bersama-sama kami. Lalu sekumpulan berdiri bersama baginda salat, sementara sekumpulan lagi menghadapi musuh. Baginda rokok bersama kumpulan yang pertama sekali rokok dan 2 kali sujud, mana 1 rakaat. Kemudian kumpulan pertama beredar menggantikan kumpulan kedua yang belum salat. Maka datang kumpulan bersama-sama baginda melakukan sekali rokok dan 2 kali sujud. Kemudian baginda memberi salam. Kemudian setiap daripada mereka melakukan sekali rokok dan 2 kali sujud. Ni kita nampak ni gambaran ni tak. Ada berlain ni sikit daripada hak bau ni. Jadi kalau tidak bau ni banyak kan. Tak ada lah. Kita berhenti lah. Sambung minggu depan. Pasal hak tadi pun kita baru ingat atau tak ingat. Bau tak? Boleh tak? Rasa dia? Kita berhenti sekarang tu lah. Wallahu a'lam.